Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin berkongsi dengan anda apakah kelebihan yang bakal anda manfaatkan jika anda memiliki Al-Quran ini. Saya akan rincikan satu persatu, iaitu poin yang pertama ialah Al-Quran 20 dalam satu ini dia ada cop pengesahan daripada Kementerian Dalam Negeri, iaitu KDN. Apa gunanya kita membeli Al-Quran yang ada cop KDN ini? Sebenarnya manfaatnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membeli Al-Quran yang ada cop daripada KDN, maksudnya ialah Al-Quran ini telah pun diperiksa dan diyakini sah dan juga betul hingga ke tahap titik dan juga barisnya. Seperti kita semua sedia maklum bahawa di Malaysia ini kita ada undang-undang, bahawa undang-undang kita daripada Kementerian Dalam Negeri mengatakan kita tidak boleh menjual Al-Quran yang tidak memiliki cop KDN. Kenapa? Sebab Al-Quran yang tidak memiliki cop KDN ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan kita risau, kita takut ada salah baris, ada tertukar ayat dan sebagainya, sebab tidak ada autoriti yang mengesahkan ketepatan Al-Quran tersebut. Berbeza dengan Al-Quran kita ini. Al-Quran ini tuan-tuan dan puan kita ada cop KDN, ada tok-tok guru dia yang mereka cek dah satu persatu, ya, dan semua ini telah disahkan supayanya apa? Anda boleh membaca Al-Quran dengan yakin. Anda tahu apabila anda membaca Al-Quran, kesemua ayatnya itu memang Al-Quran yang betul, tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang rasa was-was. Mudah-mudahan keberkatan pahala yang kita inginkan daripada bacaan Al-Quran akan kita terima, insya-Allah. Kelebihan yang kedua ialah kalau anda memiliki Al-Quran ni, ia sebenarnya memberi nilai tambah yang cukup banyak untuk anda. Saya nak bagi analogi sebegini. Kalau anda membeli Quran biasa, sebagai contoh ini Quran biasa, anda beli satu Quran, anda dapat satu manfaat. Contohnya anda dapat belajar baca Al-Qurannya dan juga tafsirnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berbeza dengan Al-Quran ini, kandungannya ialah 20 dalam satu. Maksudnya anda dapatkan Quran ini satu ya, tapi ibaratnya anda dapat 20 buku yang berbeza. Itu analogi yang saya nak berikan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dalam Al-Quran ini dia ada banyak perkara-perkara yang sangat kita perlukan supaya ia dapat membantu kita berinteraksi dengan lebih mudah apabila membaca Al-Quran. Al-Quran ini dia ada tafsir, dia ada terjemahan, ada guideline tentang hukum-hukum tajwid, mudah kita nak baca. Dia juga ada cerita tentang Riyadhus Salihin, tentang hadis-hadis yang menyokong perbahasan-perbahasan. Dia juga ada bercerita tentang asbabun nuzul, ayat yang kita baca kenapa ia diturunkan oleh Allah SWT. Ada sebab, ada isu yang bercerita di belai tabir, kita dapat faham, mudah nanti kita nak amalkan. Dan kemudiannya yang paling istimewa, dia ada satu segmen bercerita tentang sejarah kegemilangan Islam, tentang bagaimana kita ingin mencontohi Rasulullah SAW dalam kehidupan, ada dibicarakan di dalam satu segmen yang lahir di dalam Al-Quran ini. Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, ia dapat membantu anda untuk membaca Al-Quran dalam keadaan hati pemikiran kita dapat connect dengan Al-Quran secara lebih mendalam, insya-Allah. Poin nombor 3 yang bermanfaat untuk anda ialah Al-Quran ini dia ada fungsi wakaf dan juga ibtidak. Apa fungsi, manfaat, kegunaan Al-Quran wakaf dan juga ibtidak ini? Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Fungsi wakaf dan juga ibtidak ini begini. Apabila kita membaca Al-Quran, sebagai contoh, kita selalunya akan wakaf. Kalau ayat tersebut dia panjangnya daripada sini sampai sini, kita akan wakaf berpandukan, ada tanda-tanda wakaf sebagai contoh macam ni, ya, ataupun sebagai contoh ada jim dekat sini. Tapi ada setengah ayat, kadang-kadang kita baca dia cukup panjang tapi langsung tidak ada tanda wakafnya yang kecil-kecil kat atas tu, dan kita akan ada masalah. Kita tak tahu di mana nak wakaf dengan tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni dia ada kelebihan sedikit. Kelebihannya apa? Dia ada letak tempat wakaf yang berwarna. Dia ada letak dua kod, satu warna merah, satu warna hijau. Kita boleh gunakan, inilah yang kita sebut sebagai tanda wakaf dan juga ibtidak kepada ayat yang tidak ada tanda wakaf. Macam mana cara guna dia? Saya nak tunjukkan, ya. Kalau kita nampak tanda warna hijau, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ialah di sini. Hijau maksudnya berhenti dan mengulang, sementara kalau merah pula berhenti tanpa mengulang. Saya nak datangkan contoh. Dalam ayat ni dia panjang, kita tak cukup nak baca daripada sini sampai sini dalam satu nafas. So kita boleh berhenti dekat warna hijau. Tengok saya buat.
hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Kita berhenti dekat tanda hijau ni. Tapi tadi tanda hijau ini cakap apa? Berhenti dan mengulang. Maksudnya ialah begini, bila dah berhenti, nak start balik tu kita bukan start daripada ayat lepas dia. Kita kena ambil balik daripada awal warna hijau ni. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu cara tanda hijau. Berhenti dekat sini, nak start balik bacaan ibtidak, kita ambil daripada qalat. Tadi saya berhenti dekat tanda waqaf nombor 2, yang kali ni warna merah pula. Warna merah ni cara fungsi penggunaannya ialah kita berhenti pada kalimah masakinakum. Nanti nak start kita tak perlu ambil daripada masakinakum. Kita boleh start terus la yahtimannakum. Maknanya tadi kita berhenti masakinakum, kemudian kita teruskan bacaan tanpa perlu mengulang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sangat-sangat mudah untuk kita membaca dengan tempat berhenti dan betul, dan tempat nak mulakan dengan betul apabila ada tanda-tanda sebegini yang cukup banyak diletakkan di dalam Al-Quran ini. Manfaat yang keempat, dan tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya manfaat yang paling anda perlukan ketika anda membaca Al-Quran, ialah Al-Quran kita ini dia ada kod khas yang boleh menunjukkan hukum-hukum tajwid, dan juga setiap perkataannya dia letakkan terjemahannya satu persatu. Manfaatnya saya akan tunjukkan dengan lebih jelas begini. Maksud kelebihan Al-Quran yang ada kod tajwid adalah begini. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita baca wa inna jahannam. Waktu ni kita mungkinlah tak tahu kat mana kena dengung, kat mana tak ada kena dengung. Dekat sini yang bestnya tuan-tuan dan puan-puan, bila sabdu ni dia letak warna merah, maksudnya apa? Bila kita rujuk dekat bawah, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sabdu yang warna merah dia kena dengung 2 harakat. Dia ada tulis dekat sini gunnah. Jadi kita kalau tak tahu hukum tajwid pun, bila ada kod tajwid macam ni, dia membantu kita membaca dengan tajwid lebih tersusun. Jadi kita akan baca di sini dengung 2 harakat, di sini pun dengung 2 harakat, sebab dua-dua warna merah. Wa inna jahannama lama. Lepas tu kita tuliskan lamau'iduhum. Tiba-tiba kita nampak dekat sini ada warna pula warna hijau di sini. So apa maksud warna hijau di sini? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dekat sini. Oh, rupanya bila ada warna hijau, tanda mati warna hijau, maknanya ada qalqalah. Kemudian ada satu lagi, ya dekat sini dia tulis warna biru. Bila dia tulis warna biru, kita refer dekat bawah, nampak alif waw ya yang warna biru, hukumnya mad arid disukun, kena baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita tahu di sini ada qalqalah, di sini kena baca sekurang-kurangnya 4 harakat. La mau'iduhum ajma'in. Itu perkara pertama yang sangat membantu kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang teratur dan yang paling bernilai tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran ini kalau kita tengok di tepinya ada dinyatakan terjemahan ayat 37. Kalau nak faham ya, di sini boleh tengok terjemahannya. Tapi yang paling best, Al-Quran ini dia pecah kan. Setiap satu perkataan dia terus letak maksud dia dekat bawah. Qala, apa maksudnya? Ia iblis berkata. Kita dah tahu dah yang ni warna hitam, maksud berwarna hitam. Rabbi, apa maksudnya? Wahai Tuhanku. Rabbi ni warna coklat, tulisan pun warna coklat. So dia selang-selangkan hitam, coklat, dan seterusnya. Maksud terus ada dekat bawah. Sangat membantu kita untuk kita memahami kandungan kalamullah yang sangat-sangat penting, kerana Allah SWT nak bantu kita bukan sekadar dapat pahala, tetapi membaca Al-Quran dalam keadaan faham kandungannya itu boleh kita gunakan untuk memandu kehidupan kita menurut jalan siratal mustaqim. Sangat bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Satu lagi kelebihan yang amat kita perlukan dan anda boleh dapatkannya dengan memiliki Al-Quran ini ialah di dalamnya tuan-tuan dan puan-puan ada menceritakan kepada kita, tebal isi kandungan dia ni, The Amazing Islamic Legacy, menjejaki kejayaan Islam daripada zaman Rasulullah SAW sampailah ke zaman kita sekarang. Kita dapat mengetahui apakah kelebihan
yang kita perolehi apabila kita mengikuti Islam ini secara keseluruhannya. Buktinya telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga mereka yang menuruti jejak langkah Rasul daripada zaman Rasul sampailah ke zaman sekarang. Sejarahnya A to Z ada dinyatakan di dalam bab ini. Saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu. Contohnya di awal di Amazing Islamic Legacy ini, ia bermula dengan bercerita kepada kita peninggalan sejarah Rasulullah SAW. Kita dapat kenali Rasulullah secara individu, tuan-tuan dan puan-puan. Gigi Rasul tu bagaimana, hidung, janggut, rambut Rasulullah SAW, sampai ke tahap apakah sandal yang dipakai oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudiannya pedang yang digunakan oleh baginda ketika berperang, ada berapa? Ada 9 di sini. Serban Nabi, pakaian Nabi dan sebagainya. Ada banyak penerangan tentang Rasul sampailah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, ya, peninggalan khalifah selepas Rasulullah SAW, sejarah mereka yang sangat hebat yang perlu kita tahu. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Fatimiyah, semuanya dinyatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah ke zaman kita, ya. Masjid Agung Cordoba, Alhambra, nilai-nilai dan kesan-kesan sejarah keagungan orang masyarakat Islam dapat kita ketahui melalui Al-Quran ini. Kota-kota peradaban yang pernah ada, Mekah, Kaabah, gambar siap dengan gambar lama, gambar baru, semua ada, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini sebenarnya nilai tambah yang sangat membantu kita untuk kita lebih menghayati agama kita sendiri, ya. Di sini ada dinyatakan Masjid Quba, Bukit Uhud, Kebun Kurma. Anda yang pernah pergi menunaikan umrah, menunaikan haji tahu perkara-perkara ini sangat bernilai bermanfaat untuk kita. Ada beberapa tarikh ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan Islam yang ada selepas zaman kita, semua dinyatakan dalam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pendek kata, manfaat inilah yang sangat kita perlukan supaya ia dapat membantu kita untuk lebih yakin. Ini merupakan terjemahan mereka yang mengikuti Al-Quran 100%. Mereka dapat menunjukkan kepada kita satu kehidupan peradaban yang sangat-sangat tinggi, dan itulah yang kita inginkan. Fi dunya hasanah, di dunia pun kita dapat hidup dengan cemerlang. Satu lagi, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kita dapat hidup dalam keadaan luar biasa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dengan manfaat yang cukup banyak yang bakal anda dapatkan daripada Al-Quran ini, saya sarankan anda boleh dapatkannya sekarang melalui pengedar kami, dan insya-Allah saya yakin ini merupakan pelaburan yang menang di dunia, menang di akhirat untuk anda. Anda memiliki ada satu buku, satu Al-Quran, tetapi semua ilmu-ilmu yang anda amat perlukan untuk membaca, memahaminya dengan baik terkandung di dalam satu buku. Dapatkan Al-Quranul Karim, Waqaf dan juga Ibtida, keluaran Adi Azhar Trading Sdn Berhad. Ada satu lagi pesanan bernilai yang ingin saya sampaikan, ialah jika anda ada keringin untuk menghadiahkan ataupun menginfakkan Al-Quran ini kepada mana-mana tempat supaya pahalanya mengalir secara berpanjangan kepada kita ataupun orang yang kita niatkan, kami sebenarnya ada mengadakan satu program di mana dalam program tersebut kami banyak menginfakkan Al-Quran ini kepada mahat-mahat tahfiz seluruh Malaysia. Dan untuk makluman tersebut, jika anda ingin menyokong dan juga menyertai program ini, anda boleh dapatkan maklumat lanjutnya di maklumat yang tertera di bawah. Di situ semua maklumat yang dan juga aktiviti kami ada dipaparkan di sana. InsyaAllah ia membantu anda untuk terus-menerus mendapatkan pahala yang mengalir, walaupun mungkin suatu hari nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, pahalanya tetap berpanjangan kepada kita dan orang yang kita sayangi, insyaAllah. Sekian sahaja, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.